Okay, tajuknya kemahiran saintifik. Okay, kat sini ada dua kumpulan. Dia buat model yang berbeza. Buat model apa? Model A dan B. Model membina jambatan. Okay. Lepas tu, diorang guna lidi. Lidi. Sekejap salah ni. Okay. Ya, ada model A dengan model B. Okay. Dah siap model ni, cikgu ni akan letakkan beban. Nampak ni, letak beban. Batu ke, bongkah ke, tak kisahlah. Beban tu maksudnya benda yang berat lah, ada berat sikit. Okay, bila letak dekat model A, bila letak dekat model A, jambatan dia ni runtuh. Kan ni dia kata, model kita dah hampir runtuh lah, tapi mengapa ya? So nampaknya kita perlu perbaik reka bentuk model ini. Okay, tengok model B. Model B dia runtuh tak? Tak. Model B dia tegap. Kenapa model B dia tegap? Tak runtuh? Sebab lidi tu tak jauh. Model A tu jauh. Dia punya lantai ni, model A ni, dia berlubang banyak kan? Model B ni dia rapat dia punya lidi tu. Dia rapat-rapat. Okay, sini kita guna proses apa sini? Pemenang. Proses kemahiran proses kemahiran memerhati. Ingat tak proses sains? Ada berapa? Ada 12. Yang pertama adalah memerhati. Okay, Masya. Masya tak dengar lah, kawan tak dengar. Masya mute boleh? Boleh lah. Ni budak ni. Marah betul kan? Okay, Fitri nampak ke tak Fitri? Itulah. Okay, kita tengok ni pula. Kita tengok yang ni. Okay, cuba baca. Ni. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Siapa lagi tu? Yang berbunyi tu. Siapa lagi yang berbunyi tu? Siapa yang adik dia ada belajar sekali? Okay, siapa yang ada adik belajar sekali? Tolong mute. Nama ni tolong mute Tak pun pergi tempat jauh sikit. Okay. Okay. Ni kemahiran proses sains. Dia tanya, masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Okay. Proses sains saja ada 12. Apa proses sains yang kita belajar itu minggu lepas? Memerhati, mengelas dan mengukur. Menggunakan inference, meramal, berkomunikasi. Itu semua kemahiran proses sains. Okay, kita tengok ni. Kawan ni, Muaz Fairuz. Cuba tolong bacakan. Yang baju pink ni. Yang perempuan ni. Dah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Yang bawah ni? Yang ni, baunya. Bagaimanakah baunya? Yang ni? Kita semula. Yang lelaki ni pula. Baunya pun tidak menyenangkan. Baunya pun tidak menyenangkan. Okay, maksudnya bau dia busuk kan?
Okay, bau dia busuk. Kalau kat sini dia guna apa? Guna deria, betul tak? Ingat tak 5 deria yang kita belajar itu? Ada apa? Bau, hidung. Okay, lagi? Ada. Mata, Bau hidung. lihat. Lidah rasa. Lidah, rasa. Sentuh. Lagi? Lidah. Sentuh tangan. Sentuh tangan. Lagi? Sentuh tangan. Ni apa? Telinga dengar. Telinga dengar. Ada 5 deria. Okay, lepas tu mereka berbincang tentang cara untuk melepaskan sampah tersebut. Okay, yang lelaki ni tanya, apa yang kita perlu buat dengan sampah sarap ni? Okay, lepas tu yang perempuan yang tanya lagi, macam mana kalau kita semula sampah sarap ni? Dia tanya. Kita semula sampah sarap kan? Okay, lepas tu yang baju purple ni kata, bagus cadangan tu, tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Okay, kenapa kena asingkan? Kenapa kena asingkan sampah sarap? Ada yang boleh jawab tak? Pernah dengar kita semula tak? Pernah? Pernah Kita kali. semula tu macam mana? Kita semula tu macam mana? Tahu? Kat kilang kita hantar macam sampah ni kan. Sampah ni kita hantar ke kilang untuk kilang proses buat barangan yang baru. Okay, contoh macam kertas. Kalau macam Saza dulu, kertas exam, dia guna kertas yang kita semula. Kertas tu dia bukan warna putih, dia warna macam kelabu-kelabu sikit. Tu kertas kita semula. Ada juga yang apa? Barang lain yang kita semula. Okey, sebab apa kita kena asingkan barang-barang tu? Supaya untuk memudahkan dekat kilang tu lah untuk proses barang. Okey. Okay, yang perempuan ni kata saya kumpulkan barang-barang kertas. Lepas tu yang lelaki baju hijau ni, saya kumpulkan barang-barang kaca. Lelaki baju purple dia kata saya kumpulkan logam. Lepas tu yang baju biru ni dia kata dia kumpul barang plastik. Okay, lepas tu diorang dah kumpul semua ni. Ada. Okay, lepas tu dia buat apa? Sebelum nak hantar tu dia buat apa? Timbang. Kena timbang. Timbang supaya kita akan jual balik barang sampah kita tu. Sampah kita tu kita akan jual, kita akan dapat duit balik daripada sampah tu. Berbaloi ke tak kita semula? Berbaloi kan? Okay, lepas tu ni dia meramalkan. Meramalkan ni ada proses sains ke bukan? Termasuk proses sains. Okay. Lepas tu yang sisa makanan lebihan ni dia akan ditanam. Lepas tu dia kata apa ni? Yang perempuan ni kata apa? Alasan. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Okay, kenapa dia kata tadi? Supaya sisa makanan ini dapat mereput dalam tanah. Okay, ini alasan apa? Alasan ni bukan hipotesis. Alasan ni adalah inference. Okay. Itulah sekali dia kata akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Okay, cuba bagi tahu Ustazah balik. Apa lagi kemahiran proses yang telah digunakan? Dari awal tadi. Ustazah dah sebut dah. Memerhati kan? Betul tak? Yang jambatan tu. Jambatan tu kan ada satu, model A dia roboh kan? Model B dia kukuh.
Itu kita guna apa? Guna mata. Guna mata untuk hati. Kan betul tak? Itu proses sains 1. Okey, apa lagi? Mereka ni berbincang. Berbincang tu maksudnya? Berbincang tu maksudnya berkomunikasi. Okey, yang kedua berkomunikasi. Okey, yang ketiga kata asingkan. Asingkan ni maksudnya kita kelaskan. Ini pun ada juga dalam proses sains. Yang berapa tadi? Ketiga kan? Okay, lepas tu yang kat sini yang timbang ni pun adalah proses sains. Dia mengukur berapa ringgit kan, dapat berapa berat dia ni. Kalau berat kg ataupun gram, kita timbang. Kalau timbang ni kita guna ukur. Okey. Maksud ni ramalkan. Ramalkan ni apa dia? Hipotesis. Okey, alasan ni adalah inference. Okey, banyak proses sains yang ada dalam situasi yang ni. Okey. Cuba tengok muka surat sebelah. Boleh tak korang buat? Boleh? Boleh buat sendiri? Pandai? Pandai lah. Boleh. Mana yang Boleh. pandai lah. Boleh. Apa dia? Siapa? Peraturan? Mana nak buat kertas surai? Kertas Mana surai. dapat? Okey, kalau tak guna kertas surai, boleh guna apa dia selain kertas surai? Guna plastik. Apa dia tak dengar? A4. Kertas A4 berat. Lah. Boleh guna plastik. Plastik yang besar tu gunting. Yelah. Alah, eksperimen ni susah. Plastik kan ringan sikit kan daripada kertas A4. Plastik kalau pakai ni tak nak. Yang plastik kita boleh kita semula. Okey, mula-mula buat kita tengok dulu. Kita tengok apa ni tajuk dia. Tajuk eksperimen kita payung terjun. Okey, alat dan bahan. Gunting, pisau, pembaris, kertas surai, benang, klip kertas, batu, jam randik, pita pelekat. Okey, kita kena ada kertas surai. Kalau tak ada kertas surai, ambil apa saya kata tadi? Plastik. Plastik. Ambil 2 plastik. Okey. Yang sama saiz tau. Dia kena sama. Ni, lakarkan 2 bentuk segi 4 sama berukuran 2.5 cm. Potong dan lubangkan pada bahagian tengah kertas surai. Ya, buku. Okey. Yang kedua, potong 4 utas benang sepanjang 30 cm dan lekatkan pada setiap sudut kertas. Okey, boleh bayang tak macam mana? Kertas tu kan kita lekatkan selotipkan dekat setiap hujung dia macam ni. Yang ni kan? Nampak ni? Kita selotip tak kat sini, letak benang, selotip. Lepas tu benang-benang ni diikat macam ni. Nampak tak? Empat bucu ni kita sekalikan dia. Tahu tak payung parachute? Pernah tengok tak? Tak pun belon udara. Pernah tengok? Macam tu lah dia punya konsep dia. Payung terjun. Lepas tu dah ikat tengah tu. Satu letak klip paper, klip kertas tadi. Satu lagi letak apa ni? Apa barang tu tadi? Bahan tadi. Ni. Klip kertas, batu. Okay, ni batu.
Tapi kena buat secara serentak. Jatuhkan payung terjun dari tempat yang tinggi. Perhatikan masa yang diambil untuk kedua-dua payung terjun jatuh ke lantai. Boleh ke buat ni? Dah. Okey, kita tengok soalan. Payung terjun mana yang lebih jatuh lagi cepat? Agak-agak payung terjun mana yang jatuh dulu? Yang klik kertas ke batu? Merah. Warna merah. Tali merah ni apa? Guna batu. Okey, guna batu yang lagi jatuh lagi cepat. Sebab apa yang batu jatuh lagi cepat? Batu berat. Okey, pandai. Jika payung terjun ini dibina dengan lubang yang berada di tepi, apakah yang akan dapat kamu perhatikan? Kalau lubang dia, yang ni kita buat lubang kat tengah kan? Lubang kat tengah kan? Kalau lubang ni kat tepi macam mana? Agak-agak apa yang jadi? Agak-agak stabil tak? Masya tengok jawapan. Agak-agak stabil tak? Payung terjun tu tak stabil. Dia tak akan stabil. Sebab kalau lubang tu kat tengah-tengah, udara akan keluar ikut tengah tu. Maksudnya dia akan seimbang ke empat-empat benang ni, dia akan seimbang. Kalau dia lubangkan dekat tepi, maksudnya dia tak stabil lah. Okey, cuba tengok ni. Okey, tu je untuk yang ni. Okay, nanti cuba scan sini. Nak tengok ada apa. Okey. Okey, kita tengok. Boleh sambung lagi ke ni? Ni, kemahiran sains yang seterusnya. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Alright. Okey. Ni apa benda ni? Apa benda ni? Dalam piring ni apa dia? Apa dia dalam piring ni? Aiskrim. Aiskrim. Aiskrim ni mula-mula, cuba kalau kita makan aiskrim kan, kita pegang aiskrim tu. Kita buka dia punya plastik. Mula kita bawa keluar dari peti ais, peti sejuk, freezer. Kita buka dia punya plastik, kita pegang. Mula-mula dia okey je kan bentuk dia. Cantik je kan. Lepas tu kalau dah lama-lama dia akan mula apa? Mula mencair. Okey ni ni. Selepas 10 minit dia akan cair sikit lagi. Betul lepas dia tambah 10 minit lagi? Banyak lagi banyak cair, betul tak? Okey, kat sini kita boleh baca ni. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey, maksudnya kat sini ais tu akan mencair mengikut masa. Maksudnya semakin lama ais terdedah, semakin banyak aiskrim yang cair. Betul tak? Betul. Tak pun lagi senang dia kata sini. Ni aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Ni dia sebut pasal bentuk aiskrim tu. Lepas tu yang cikgu ni kata, jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Parameter ni maksudnya apa dia punya bentuk dan saiz. Maksudnya apa dia punya keterangan nak menerangkan pasal sesuatu. Okey. Yang ni
Dia kata perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa. Dia kaitkan balik. Ini kita guna apa? Hipotesis. Ni. Budak lelaki ni kata apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Ni. Yang perempuan ni dia beritahu lagi. Jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah. Apabila masa bertambah, ni kan 20 minit kan? Bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey, boleh faham tak takat ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey. Kita dah setengah jam. Okey, kita tengok ni sikit lagi. Mentafsir data. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kat sini, kata Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okey. Tempat A. Tempat A. Tempat makan burung A hari pertama 4 ekor. Ni tengok kita baca jadual. Yang ni tempat makan burung A, B, C. Okey. Bilangan burung. Ni kita nak tahu bilangan burung. Okey, hari pertama, hari kedua, hari pertama. Okey, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dengan jumlah bilangan burung. Okey, kita tengok tempat makan burung A. Hari pertama ada berapa? Ada 4. Ada 4. Okey, hari kedua tempat makan burung A ada 8. Okey, hari ketiga ada 7. Hari keempat ada 9. Hari kelima ada 5. Okey, jumlah bilangan ni. Jumlah ni maksudnya jumlah bilangan burung ni maksudnya 4 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 5 dapat 33. Okey. Okey, tempat makan burung B pula. Hari pertama ada di sini kan? Nampak ni, kecil ni. Hari pertama ada 2, hari kedua ada 4. Hari ketiga ada 5. Hari keempat ada 5. Hari kelima ada 4. Okey, jumlah semua sekali dalam tempat makan B ada berapa? Dalam 5 hari ada 20. Okey, pandai dah tengok jadual. Okey, tempat makan burung C. Hari pertama ada 3. Hari kedua ada 6. Hari ketiga 8. Hari keempat 7. Hari kelima ada 2. Okey, jumlah semua dari hari pertama sampai kelima tempat makan C 26. Okey. Lepas tu mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperoleh seperti di bawah. Okay, tempat makan A paling banyak didatangi burung. Ini adalah apa dia ni? Dia mentafsir data ataupun pemerhatian. Okey. Dia bagi tahu tempat makan A paling banyak burung datang. Okey, kita tengok betul tak? Tempat makan A. Betul kan 33? Okey, tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. Betul tak? Yang B paling sikit. Okey, betul kan? Okey. Ini yang perempuan ni pula dia kata bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Betul tak? Hari pertama sampai hari ke? Hari ke? Ke berapa ni?
Hari kelima. Lima. Betul lah kan? Bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Betul tak ayat dia tu? Betul. Okey, betul kan? Dari hari 1 sampai hari ke-5. Dia kira bilangan burung. Okey, ini namanya mentafsir data. Ini jadual. Okey, ini apa ni? Ini apa? Nama ni. Ni carta pai. Okey, kalau bulat-bulat ni namanya carta pai. Okey. Carta pai ni selalunya dia akan gunakan persen. Peratus. Belajar tak peratus? Ya, belajar. Belajar kan? Okey. Dah tahulah buat sikit-sikit kan? Peratus. Ke tak ingat dah? Tak ingat dah? Okey, selalunya carta pai menggunakan peratus. Okey, ni apa dia ni? Carta Palang. Okey, carta palang yang paling senang saudara rasa. Carta palang kita dapat je data, kita letak terus berapa dia punya jumlah. Betul tak? Okey, kita ingat ni. Jarak yang dilalui cm dengan kereta mainan. Ni. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okey, saudara nak tanya. Tengok carta palang ni. Jarak kereta yang mana yang paling sedikit? Pandai. Berapa cm? Berapa cm? 10 cm. Pandai. Okey. Yang paling jauh? Kereta mana? Berapa cm? 50. A 50 cm. Okey, pandai. Okey, cuba bagi pola. Macam mana buat pola hari tu? Macam mana buat pola? Pola carta palang ni. Okey, pola ada menaik. Ingat ni. Pola ada menaik, menurun dengan mendata. Okey, mendata tu macam mana? Mendata tu macam mana? Mendata tu tak ada perubahan. Okey, mendata lah. Mendata. Okey, kalau pola carta palang ni, okey, dari 50 ke 20 menaik ke menurun? Okey, dari 50 ke 20 ni menaik ke menurun? Menurun. Okey. Carta, okey, dari 20 ni pergi ke 40 ni menaik ke menurun? Menaik. Okey, dari 40 lepas tu ke I dengan I ni menaik ke menurun? Menurun. Okey, pola untuk carta palang ni menurun. Lepas tu kita buat anak panah menaik, anak panah lagi menurun. Okey, macam tu je. Pola. Kita buat pola. Senang je buat pola. Okey, ini yang last kali ni apa? Carta pengelasan. Okey, ni dia terus kelaskan. Yang ni haiwan bertelur. Yang ni haiwan melahirkan anak. Okey. Okey, saya rasa macam dah banyak je kan? Betul tak? Masa tinggal 2 minit. 2 minit je lagi. 2 minit. Minggu depan Tinggal lagi 1 minit. Minggu depan kita sambung lagi. Korang tak perlu nak ingat sangat sebenarnya yang kemahiran proses sains ni. Sebab akan dibuat waktu bila? Waktu eksperimen. Waktu eksperimen memang akan
buat proses sains ni. Okey. Kita sedar tak sedar memang akan kita buat. Kita akan guna memerhati, komunikasi, mengelaskan, meramal. Semua kita akan guna. Kebanyakannya. Kita kena ingat sikit-sikit lah, kena faham. Sebab kalau soalan kadang-kadang ada tanya juga. Okey. Ada apa-apa soalan tak? No. Ada jenuh kan? Mas ada soalan tak Mas? Ada soalan tak? Cepat, ada 1 minit lagi. Tak ada? Tinggal 1 minute. Kalau ada soalan nanti, masuk salah senang. Dan Kisha kan? Cepat je saya reply kan? Okay. Okay. Kita akhiri kelas kita. Okay, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Surah Al-As dan tasbih kafarah. Okay, jom baca sama-sama. Surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana fi khusr illa